الفاتحة. إن الله تقبل الصلاة والدعاء وإلى أرواح سادتنا على كساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وكل نية صالحة جامعة شاملة خيرات الدنيا والآخرة على من نوى سلفنا الصالح وعلى من نوى حبيب الحبائب والمشايخ وعلى ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan kurnia yang Allah berikan kepada kita, nikmat waktu yang lapang sama-sama dapat kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan lagi perbincangan kita berkenaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mentadabur, menyelami makna-makna yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam Al-Quran supaya kita menjadi orang yang faham dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Sudah kita bahas berkenaan dengan surah yang sebelum ini, surah Al-Alaq, suratul Alaq, yang mana suratul Alaq ini menceritakan secara ringkas bagaimana ujian yang baginda sallallahu alaihi wasallam lalui di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan orang yang paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyokong baginda. Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan dan Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya itu memberikan pengawasan, penjagaan yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa. Pada hari ini atau pada malam ini kita akan membacakan suratul Qadar. Suratul Qadar. Sedikit tentang suratul Qadar ni tuan-tuan. Sebelum kita baca, suratul Qadar ini merupakan surah Al-Makkiyah. Surah Al-Makkiyah yang turun sebelum hijrah. Surah ini turun sesudah turunnya surah Abasa. Kalau ikut turutan penurunan surah-surah, maka surah yang kita bacakan ini, yang akan kita bacakan ini, surahnya selepas daripada surah Abasa, maka surah Al-Qadar turun. Ia merupakan surah yang ke-25 mengikut urutan turun Al-Quran. Adapun kalau di dalam Al-Quran kita tengok dia berada di penghujung juzuk yang ke-30. Menurut sebahagian mufassir, surah ini adalah surah yang awal turun di Madinah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Alusi yang menakalkan pendapat Al-Wahidi dan Ibnu Hayyan. Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala pula berpendapat bahawa surah ini ada dua pendapat. Sebahagiannya mengatakan surah Al-Makkiyah, sebahagiannya mengatakan surah Al-Madaniyah. Namun yang lebih kuat, yang bersepakat dengan ulama'nya, maka surah ini adalah surah Al-Makkiyah. Ini turun sebelum hijrah.
Surah ini mempunyai 5 ayat, akan tetapi mempunyai makna yang sangat-sangat hebat yang perlu kita teliti dan kita selami maknanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk memahami kalam-kalam Allah. Ada pendapat mengira surah ini mendapat ataupun mengandungi 6 ayat. Pendapat yang mengatakan ia mengandungi 5 ayat adalah lebih tepat menurut Syekh Muhammad Said At-Tantawi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada semua Al-Quran, kita boleh mula insya-Allah ya. Seperti mana biasa, kita mulakan dengan pembacaan. Kalau sekiranya perlu untuk kita memperbetulkan, kita guna konsep biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Okey, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok pada ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey. Pada permulaan itu, yang pertama kita kena tumpukan dan selalu kali acap kali yang kita ni salah adalah permulaan surah ini menggunakan inna berbaris bawah. Maka para alim ulama dalam bahagian tajwid dia kata apa? Kasir tamaman. Kita kasrah dengan kasrah yang sempurna, tidaklah kita membaca inna. Kebanyakan kita mungkin kita baca inna, kan? Inna. Ataupun sebelum ni bismillah, macam-macam lagi lah yang lain ya. Kasir tamaman iaitu kita membaca dengan i, bukan a ya. Bunyinya macam mana? Inna. 1, 2, 3. Senyumkan sedikit, lebarkan mulut kita. I. Inna. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalnahu. Sebelum tu inna anzalna, na tu adalah mat jaiz munfasil ya, mat jaiz munfasil. Apa beza mat jaiz dengan mat wajib? Mat wajib dalam satu kalimah macam waladdall, tak bukan. Itu apa? Itu mat lazim. Yang kita selalu baca jaa, kan? Ataupun sawa, itu dalam satu kalimat hamzah dengan alif. Alif dengan hamzah, minta maaf. Alif yang mana sebelum alif, alif yang mana selepas alif itu ada hamzah. Maka dibaca dengan panjang. Mat wajib ini kena lebih daripada 2 harakat. Ada para alim ulama kata sebab apa dinamakan mat wajib? Kerana wajib bagi kita untuk lebih daripada 2 harakat. Adapun sebutkan mat jaiz, selalunya dan kebanyakannya mat jaiz ini dan memang itulah dia punya ukuran ada antara mat jaiz dengan mat wajib. Mat jaiz ini dia ditemukan di dalam 2 kalimat. Kalau kita tengok dekat sini, inna kalimat yang pertama, anzalnahu kalimat yang kedua. Sebab itu dekat sini disebutkan mat jaiz. Mat jaiz itu mat yang boleh. Jaiz ni boleh, ataupun kalau para alim ulama mengatakan yang mat wajib itu tidak boleh, tidak, kita mesti kena baca lebih daripada 2 harakat. Adapun mat jaiz, ada para alim ulama berpendapat bahawa boleh untuk kita baca 2 dengan inna, tidak panjang, akan tapi lebih afdal dan lebih baiknya kita baca dengan panjang. Anzalna itu hukumnya ikhfa,
Ikhfa, kan? Seperti mana sebelum ini saya maklumkan kepada tuan-tuan, ada yang bertanya, Ustaz tak pernah dengar pula maratibul ikhfa. Ada ikhfa tu ada martabatnya pula, yang paling atas, yang paling bawah. Susah, mungkin tak pernah nak dengar benda tu. Jadi saya ringkaskan kepada tuan-tuan untuk lebih mudahkan lagi adalah apabila huruf mad itu, bagaimana kita nak membezakan sebenarnya huruf ikhfa ini dia yang paling banyak ada di antara huruf-huruf yang lain, macam iqlab, macam izhar, macam idgham, sikit je dia punya huruf. Tapi yang paling banyak di antara 4 hukum ini adalah ikhfa. Dia ada 15 huruf. Huruf selain daripada huruf idgham, huruf izhar dan huruf iqlab. Selain daripada huruf yang 3 ini, semuanya huruf ikhfa. Dan antara huruf ikhfa ni, bila dia bertemu dengan huruf nun mati bertemu pula dengan huruf ikhfa ini, dia mempunyai perbezaan dengung. Ya, kalau kita tengok pada bila sebut antum ataupun kuntum, nun mati bertemu dengan ta. Ada pula disebut min qabli. Nun mati bertemu dengan qaf. Dua-duanya adalah huruf ikhfa, akan tapi dia berbeza. Bagaimana boleh jadi begitu, Ustaz? Maka saya bagi tahu kepada tuan-tuan, alim ulama dalam bahagian tajwid ini membahagikan dalam huruf ikhfa itu dia ada 2 bahagian. Apabila nun mati bertemu dengan huruf ikhfa, yang mana huruf ikhfa ini dia mempunyai sifat isti'la. Apa maksud isti'la ini, Ustaz? Isti'la ini yang meninggi. Yang meninggi ini apabila huruf itu kita baca, maka lidah kita pada pangkal lidah itu akan terangkat. Ulama memendekkan dan menghimpunkan apakah huruf-huruf yang mana bila kita sebut sahaja huruf itu, pangkal lidah kita terangkat. Disebutkan dalam satu bait, khussi dhaghtin qis. Khussi dhaghtin qis. Apakah huruf itu? Kha yang pertama. Yang kedua sad. Kha, kalau kita sebut kha, kita akan rasa pangkal lidah kita tu tiba-tiba menaik. Kha, tidak boleh tidak, kita kena naikkan pangkal lidah kita. Yang belah dalam ni, bukan yang belah luar lidah, yang belah dalam. Kha. Tuan-tuan disebut kha. Akan rasa kan pangkal lidah tu dia naik. Itu dinamakan isti'la. Naik. Apa yang naik? Lidah yang naik. Ataupun sad. Cuba sebut sad. Sa. Kita akan rasa lidah kita tu menaik sikit. Khussadagtin qis. Da. Saya sebut da. Da. Dagtin ra. Huruf ra. Ra pun sama juga, lidah kita pangkal naik. Dagtin ta. Huruf ta pun sama juga. Qis, qaf dan juga za. 7 huruf ini, kha, sa, da, ghin, ta, qaf dengan za, inilah huruf namanya huruf isti'la. Huruf yang mana bila kita sebut, lidah kita yang pangkal itu terangkat. Dan ada lagi satu huruf ataupun ada lagi satu kumpulan yang dinamakan dengan huruf istifal. Lawan kepada huruf isti'la namanya huruf istifal. Istifal ni bila kita sebut, lidah kita akan menurun. Seperti mana huruf-huruf yang lain, kita sebut ta, kan, sa, apa lagi, ja, semuanya ke bawah. Maka bila kita nun mati bertemu dengan huruf ikhfa yang isti'la, maka hendaklah kita membacanya nun itu dengan nun yang agak tebal sedikit. Seperti mana kita membaca nun bertemu dengan qaf tadi yang saya sebut, min qabli, kan, min qabli. Ataupun kalau kita nun mati itu bertemu dengan huruf istifal ataupun huruf yang tidak tinggi lidah kita, maka kita kena menipiskan nun itu. Seperti mana kita membaca fakuntum ataupun antum, kita jangan baca antum.
kita buka sikit mulut kita untuk kita menyambut huruf ta itu. Ada sebab bergantung kepada huruf yang kita baca. Ikhfa itu. Maka kalau ikhfa itu adalah nun mati bertemu dengan huruf isti'la, maka dengungnya dengung yang tebal sikit. Tapi kalau sekiranya nun mati bertemu dengan huruf istifal, maka nun yang kita baca adalah nun yang nipis. Boleh faham tuan-tuan ya? Dia ada dua bahagian dekat situ. Jadi bila kita tengok dekat sini anzalna ni, za tu termasuk dengan huruf apa? Huruf istifal. Istifal. Huruf yang kita bila kita sebut za, maka pangkal lidah kita ke bawah. Maka macam mana kita nak baca nun mati bertemu dengan huruf istifal? Nunnya mestilah nun yang nipis. Tengok ya? Dengungnya pun dengung yang nipis. Jadi tuan-tuan boleh baca dengan tadi. Saya baca, tuan-tuan ikut ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Fi lailatul qadr. Lailatul qadar. Jangan kita lekan ya. Lailatul tak nak. Lailatul qadar. Sebab huruf yang melantun ni ada 5 sahaja. Qaf, ta, ba, jim dal, itu qalqalah yang melantun. Yang selain daripada itu tidak, dia mengalir. Lailatul qadar. Kemudian yang kita tengok yang terakhir sekali tu al-qadar. Al-qadar ni sangat-sangat payah sikitlah kalau sekiranya kita dia bukan bunyi macam al-qadar bukan. Selalunya kita baca lailatul qadar, bukan. Yang lebih tepatnya adalah kalau kita baca dengan perlahannya, bunyinya macam ni tuan-tuan. Lailatul, kalau kita sebut al-qadar jelas tuan-tuan. Al-qadar. Sebab ra dekat situ ra tebal. Jangan kita baca nipis. Sebab ra dekat sini bila kita tengok keadaan dia, ra itu sebenarnya ada orang kata, ustaz, macam mana ra tu boleh jadi nipis? Sedangkan ra itu baris bawah. Kalau kita tengok dekat sini, ra tu memang baris bawah. Kalau kita belajar, yang saya belajar, ustaz, ra baris bawah mesti kena nipis. Orang panggil ra tarqiq ataupun raqiq. Dia ada tafkhim, dia ada tarqiq. Maka ra dekat sini walaupun berbaris bawah, tapi kena kita baca dengan takhfim, dengan tebal. Sebab apa? Sebab ra baris bawah ini sekiranya dipakai, sekiranya dia bersambung. Kalau kita baca sambung, maka ra baru boleh jadi nipis. Akan tapi kalau dia diberhentikan di situ, maka dipanggil dengan sukun arid. Mati yang mendatang, disukunkan dengan cara mendatang, maka ra itu berbaris mati. Kemudian sebelumnya adalah huruf dal, berbaris mati, dan sebelum huruf dal itu berbaris atas. Inilah baris atas ini yang menyebabkan ra itu menjadi tebal. Dan bacaannya, kalau kita nak biasakan dengan bacaan yang betul, kita baca dengan perlahan dulu. Al-qadar, ra tu jangan dulu. Al-qadar, batu sebut tu dia akan datang sekali dengan dal dia selepas yang kita baca tu. Jadi bunyinya macam ni. Al-qadar. Mungkin susah sikit kan? Tapi kalau kita biasa, insya-Allah boleh. Fi lailatul qadar. Jangan qadar qadar salah. Kita seakan-akan macam membariskan dal itu. Tidak, bahkan dal itu mati. Begitu juga dengan huruf ataupun dengan kalimah-kalimah yang selepasnya, kita akan tengok nanti. Okey, kita masuk kepada ayat yang kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar.
Wa ma adraka ma. Ma adraka. Itu hukumnya apa tu? Mad apa? Wa ma adra. Alif bertemu dengan hamzah. Apa hukum dia? Mad jaiz. Seperti mana inna anzalna tu. Wa ma adraka ma, maka bacalah panjang 4 ataupun 5 harakat panjang itu. Ad dal mestilah dia ada lantunan. Jangan ad-ra-kama, tak ada lantunan, tak bagus, tak elok dan tak betul bacaan gitu. Cuba ad-ra-ka. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Okey, pastikan tu al-qadar tu kita latihkan. Al-qadar. Kalau kita susah, baca dengan pelan dulu. Perlahan. Al-qadar. 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 Okey. Kemudian ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Khoi itu jadikan dia i. Khoi, jangan khoi. Khoi tak boleh. Khoi. Khairum, jadikan ya tu i. Baris ke bawah. Maka dia akan bunyi begini. Lailatul Qadri khairum. Khoi, cuba khoi. Khairum. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1, 2, 3. Syah, ni pun sama juga kaedah dia nak baca syahr. Syahr. Jadi min alfi syahr. Ra dekat sini pun ra tebal. Sebagaimana kaedah yang kita bacakan tadi, ra walaupun baris bawah tapi dimatikan. Kemudian ha memang mati. Dan sebelum ha berbaris atas. Maka disebabkan baris atas itulah ra itu menjadi tebal. Syahr. Syahr. Okey? Kalau dilajukan dia akan bunyi macam ni. Syahr, syahr. Jangan terlalu r sangat. Itu pun salah juga. Dia akan jadi syahr pula. Tak betul. Dia sebenarnya R tu laluan saja. Bunyi daripada R tu. Jadi kita akan bunyi begini. Min alfi syahr. Dia R tu tak dengar sangat. Maka kalau kita biasakan lama-lama dia akan nampak cantik. Kita terus pada ayatnya yang seterusnya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. War-ruhu fiha. Hu tu betul-betul kan, bagi dia nipis betul-betul, bagi dia ha tu ha pedas. Jangan kita ikutkan dengan fa. Ada orang dia terlajak war-ruhu fiha kan. Hu baca dengan nipis. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Min kulli amr. Payah sikit yang ni. Amr.
min kulli amr biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr salamun hiya hatta hiya dulu memula ha dengan ha hiya hatta cuba matla'il fajr ta tu bezakan ni, ada orang sebut mata mata ataupun ada orang salah je jadi dia tulis dia sebut mo dia tak boleh. Kalau mim mestilah istifal ataupun mim ni huruf yang tidak tebal. Jangan kita terikut, walaupun ta tu huruf tebal tapi kita jangan terikut-ikut. Kita bacakan matla'il fajr. Jangan kita terikut-ikutkan dengan contohnya macam ada orang baca Al-Fatihah, dia baca waladdallin kan, lam tu tak tebal, yang tebal dha tu, tapi disebabkan nak tebalkan dha tu, dijaga dha, lam pula yang tak dijaga, dia jadi wala. Yang betulnya macam mana? Wala baru dal tu ditebalkan. Waladdal kan? Waladdal. Begitu juga dengan ni. Mata. Cuba. Matla'il. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey, sama-sama kita baca ramai-ramai. Tak perlu tunggu saya baca baru tuan-tuan nak baca. Kita baca ramai-ramai daripada awal sampailah akhir. Boleh? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Jadi kita dah belajarkan tadi tuan-tuan, ingat tengok balik bagaimana kita nak membaca surah Al-Qadr itu dengan bacaan yang sempurna, tajwidnya, bagaimana kita meraihkan setiap huruf itu hak-hak mereka. Jangan kita sambil lewa saja, walaupun huruf ataupun ayat dia hanya 5 sahaja. Akan tapi kalau kita tidak meraihkan, tidaklah kita menyambut arahan daripada Allah dengan kita membaca warattilil qur'ana tartila. Apa sebenarnya yang kita nak tahu daripada inna anzalna ini ataupun surah Al-Qadr ini? Al-Quran diceritakan tuan-tuan, inna anzalnahu fi lailatil al-qadar, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menurunkan anzalnahu balik kepada Al-Quran fi lailatil al-qadar, yang mana turunnya pada malam Lailatul Qadar. Turun daripada mana? Daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah, yang disebutkan dengan langit dunia. Maka turunnya pada malam Lailatul Qadar. Dan disebut Al-Qadar, maksud Al-Qadar ini adalah martabat yang tinggi ataupun kemuliaan yang tinggi. Nak memberitahu kepada kita malam Al-Qadar ini mempunyai
kemuliaan yang sangat-sangat tinggi, martabat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kebanyakan perkara yang berlaku semuanya perkara-perkara yang hebat. Ayat pertama ayat yang pertama yang diturunkan dalam Al-Quran daripada surah Al-Iqra, surah Al-Alaq yang kita tahu dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sehinggalah surah yang terakhir ataupun ayat yang terakhir yang turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Inilah daripada awal sehinggalah akhir. Disebutkan, ada juga yang menyebutkan Lailatul Qadar ni adalah malamnya takdir. Malam Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir makhluknya pada setiap tahun. Sebab setiap tahun berlalunya malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan tahun ini bagaimana rezekinya, bagaimana ajalnya, bagaimana tentang takdir seseorang itu pada tahun tersebut. Maka turunlah takdir Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan untuk hamba-Nya ataupun untuk makhluk-Nya pada malam tersebut. Kepada siapa turun? Kepada 4 malaikat yang disebutkan sebagai ru'asaul malaikah ataupun kepala-kepala ketua malaikat. Siapa mereka? Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga Israfil, dan yang keempat Izrail. Sebab itu ada para alim ulama berbeza pendapat tentang, kalau kita baca surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala kata kami menurunkan di malam mubarakah. Hamim tanzilul kitabil wal kitabil mubin. Maaf, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini disebutkan dengan surah Dukhan tu, kami menurunkan Al-Quran di malam mubarakah, lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Yang mana ayat Lailatul Mubarakah ini para alim ulama kata malam nisfu Sya'ban. Jadi mana satu turun ni? Al-Quran malam nisfu Sya'ban ke malam Lailatul Qadar? Jadi dikatakan apa penyelesaian kepada percanggahan ini, maka para alim ulama mengatakan malam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Dan malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir kepada manusia ataupun kepada makhluk. Menurunkan tidak kepada malaikat. Akan tetapi malam Lailatul Mubarakah, malam nisfu Sya'ban, maka Allah menurunkan khas pada malam nisfu Sya'ban itu takdir-takdirnya manusia kepada para malaikat ini, dan mereka mengetahui tentang bilakah kalau sekiranya ada berlaku apa-apa pada makhluk-makhluk, maka contohnya malaikat Israel akan mengetahui, oh ini orangnya akan mati pada tahun ini orang yang akan hidup lagi panjang, ini akan memberikan rezeki. Itu semua kerja-kerja para malaikat. Itu sebab hikmah Lailatul Qadar ataupun Lailatul Takdir Allah SWT menurun dan memberitahukan kepada para malaikat. Disebutkan malam Lailatul Qadar ni lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. 1000 bulan yang berlalu itu tidak ada malam Lailatul Qadar di dalamnya. Maksudnya satu malam ini saja lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar di dalamnya. Lebih kurang dalam 83 tahun 4 bulan. Lebih baik bermaksud bukan 1000 bulan sama. Contohnya ada orang dia beritahu, saya baca Al-Quran malam Lailatul Qadar, kebetulan malam tu malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan saya membaca Al-Quran 1000 bulan. Tidak. Bahkan kata para alim ulama, khairun min alfi syahr adalah lebih baik. Adakah 1000 bulan itu sama dengan orang yang membaca Al-Quran dalam masa 1000 bulan juga? Tak, ganjarannya lebih daripada 1000 bulan. Itu maksudnya lebih baik daripada 1000 bulan adalah bukan 1000 bulan, tapi lebih baik, maksudnya lebih banyak, lebih lagi daripada 1000 bulan.
Apakah hikmah Allah SWT sebutkan 1000 di sini? Yang pertama kata ulama tafsir, bukanlah bermaksud 1000 bulan itu ganjarannya hanya itu saja. Akan tapi sebagai satu targhib, Allah SWT nak mengajarkan kita, nak beritahu besarnya ganjaran orang-orang yang beribadat pada malam Lailatul Qadar itu seakan 1000 bulan. Nak beritahu 1000 ni dalam uruf orang Arab pada waktu itu, 1000 ni banyak, ya. Jadi seakan-akan Allah SWT memberitahu siapa yang beribadah pada malam itu seakan-akan banyak bilangannya, seumpama 1000 lah. Begitu. Orang Arab boleh sebut 1000 ni banyak. Ada yang mengatakan dia berdasarkan kepada cerita seorang Bani Israel namanya Sam'un, mengangkat pedang berjihad dengan jalan Allah Subhanahu Wa Taala selama 1000 bulan. Maka Nabi SAW pun berkata kepada Allah, ya Allah, ja'alta ummati aqsar ja'alta ummati aqal umran wa aqsar amalan. Ya Allah, engkau menjadikan umat aku pendek umurnya dan sedikit amalan. Bila dah pendek, sedikitlah yang kita boleh buat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Al-Qadar ini nak memberitahu kepada kita ataupun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan amalan ataupun ganjaran 1000 bulan berjihad yang diceritakan oleh malaikat Jibril tentang seorang Bani Israel tu, dapat juga ganjaran tu untuk umat dia. Bi akrami rusli kunna akramal umami, dengan semulia-mulia Nabi itulah maka kita pun menjadi umat yang sangat-sangat mulia. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang istimewa, hanya khas untuk umat Nabi SAW, tidak ada pada umat-umat yang lain. Dikatakan malam ini sudah diangkat. Malam Lailatul Qadar ni dikatakan sudah diangkat. Tidak ada lagi dah malam Lailatul Qadar. Akan tetapi ada beberapa ulama mengatakan yang diangkat di dalam hadis ada menyebutkan Rasulullah SAW mengatakan satu hari itu aku diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang malam Lailatul Qadar. Yang ini ta'yin tentang waktu, tarikh, bilakah malam Lailatul Qadar. Maka aku pun bergegas berjumpa dengan kamu semua. Tapi pada malam itu ada dua orang yang tengah bergaduh, Fulan dan Fulan. Di dalam hadis tu disebutkan Fulan dengan Fulan. Rasulullah tak beritahu siapa. Bergaduh, disebabkan dia bergaduh dua orang ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala angkat. Allah Subhanahu Wa Taala tarik pengetahuan itu, dan bila aku sampai kepada kamu, aku dah tak ingat dah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi para ahli ulama kata diangkat itu bukan maksudnya malam itu diangkat, tetapi pengetahuan ta'yin, berapakah hari ataupun hari apakah ataupun bilakah waktu itu yang diangkat. Maka dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetaplah malam Lailatul Qadar itu ada di setiap tahun, dan ada beberapa perkara yang lain juga yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya malam Lailatul Qadar yang kita sebutkan tadi, supaya kita beribadah di sepanjang bulan Ramadan. Itu hikmahnya. Begitu juga dengan mustajabnya doa pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat, siangnya Jumaat. Pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan satu waktu sahaja, kalau kita berdoa ataupun berzikir, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan terima. Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan doa kita. Pun dirahsiakan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala merahsiakan kewalian kepada hamba-hambanya, supaya kita bersangka baik kepada setiap hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia ni wali, mungkin orang ini wali, mungkin semua orang ini yang duduk di dalam ini wali Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu. Maka rahsia Allah Subhanahu Wa Taala pada kewalian hambanya. Dan antara yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan redha kepada setiap ketaatan itu. Kita tak mampu untuk kita mengetahui di manakah redha Allah Subhanahu Wa Taala letak. Allah Subhanahu Wa Taala letak redha Allah mungkin di dalam ketaatan yang kecil, ataupun ketaatan yang kita tak nampak itu satu kebaikan yang besar.
tapi di situ terletaknya keredaan Allah. Maka di situ hikmahnya adalah kita melakukan apa saja ketaatan, kecil maupun besar, tidak memandang ini kecil tak perlu nak buat, kita buat yang besar-besar aja. Sebab keredaan Allah SWT itu merangkumi semua ketaatan. Kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbana fa'ina 'alaina wa nawaina al-ijabah 'ala hadzal ma'az. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Allah barakatuh. Okey, kita sambung sikit lagi untuk penerangan kita tentang surah Al-Qadar. Dan ada beberapa perkara-perkara yang lain, contohnya macam ajal pun dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kiamat, dikatakan hari kiamat ini berlaku pada hari Jumaat, kan? Akan tapi Jumaat bila? Wallahu a'lam. Sebahagian para ulama mengambil pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang malam Lailatul Qadar itu selalunya pada malam ke-27. Dan ada yang mengira malam Lailatul 27, malam Al-Qadar ini, malam yang ke-27 adalah dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan
dalam Al-Quran itu perkataan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada 3 kali. Dan Lailatul Qadar ini, perkataan Lailatul Qadar ini, kalau kita kira daripada lam, ya, lam, ta itu semuanya ada 9 huruf. 9 kali 3 27. Itu adalah kiraan ulama macam tu. Dia kata dia kira-kira, oh ni mungkin 27 hari. Sebabkan Lailatul Qadar itu 9 huruf, dan 9 Lailatul Qadar itu disebut dalam Al-Quran 3 kali di dalam surah Al-Qadar. Dan ada sebahagian para alim ulama ataupun orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui, ini tidak hairan tuan-tuan ya, mengetahui bilakah malam Lailatul Qadar ini tidak dinafikan, bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasnya di dalam hadis, ketika mana Sayyidatina Aisyah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sekiranya aku mengetahui malam ini malam Lailatul Qadar, apakah yang sepatutnya aku baca? Doa apakah yang aku sepatutnya baca? Tidak, di sini Rasulullah tidak pun mengatakan, wahai Sayyidatina Aisyah, itu rahsia Allah, tidak perlulah untuk kita berkata sesungguh seandainya kita tahu ataupun tidak tahu. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW pula menjawab, bacalah pada malam itu dengan doa, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Nak beritahu kepada kita, ada sebahagian manusia yang Allah SWT berikan kepada mereka pengetahuan ini. Pengetahuan ini, dan diorang dapat mengetahuinya dengan berbagai tanda-tanda. Di antaranya Imam Abu Hasan Asy-Syazili rahimahullah taala, yang mana dia dapat mengetahui malam Lailatul Qadar itu berdasarkan mulanya Ramadan pada malam apa ataupun pada hari apa. Jadi saya ambil sikit-sikit faedah ini. Dia listkan, kalau sekiranya malam apa, hari Ramadan yang pertama itu malamnya jatuh pada hari Ahad, ya, Ramadan jatuh pada hari Ahad, maka malam Al-Qadar jatuh pada 29, malam yang ke-29. Kalau sekiranya Isnin, jatuh kepada malam yang ke-21. Jika sekiranya Ramadan itu Selasa, malam yang ke-27 itu adalah malam Al-Qadar. Sekiranya Rabu, maka malam Al-Qadarnya adalah yang ke-19. Sekiranya Khamis, maka malamnya adalah yang ke-25. Sekiranya Jumaat, malam Al-Qadarnya adalah malam yang ke-17. Dan sekiranya Sabtu, malam Al-Qadarnya adalah malam yang ke-23. Dan dia memberitahu kepada kita, setiap kali aku mengetahui mulanya malam Ramadan itu, mulanya hari apa, aku akan mendapati malam Lailatul Qadar. Maksudnya dia tidak pernah sekian lama melepaskan malam Lailatul Qadar. Tiap-tiap tahun kebanyakannya dah dapat dengan hasil dia punya research lah, ataupun kajian-kajian dia berkenaan dengan tahun-tahun ataupun hari-hari ini. Tanazzalul malaikatu warruh, turunnya pada malam itu malaikat. Disebutkan malaikat yang turun adalah semua malaikat yang ada di langit akan turun ke atas muka bumi ini. Dan juga ar-ruh ini, yang pertama para alim ulama tafsir menyebut dia adalah malaikat Jibril dengan sebutan yang khas ataupun yang khusus. Kerana malaikat Jibril nama lainnya adalah Ruhullah ataupun Ruhul Qudus. Ada yang mengatakan Ruhullah, ini Nabi Isa alaihi salam turun di atas muka bumi pada malam Lailatul Qadar. Wallahu alam turun di mana, orang nampak ke tak nampak tu wallahu alam. Ini pendapat para ahli ulama. Ada yang mengatakan ruh ini bukan malaikat dan bukan nabi dan bukan siapa-siapa, tapi makhluk Allah yang sangat-sangat besar. Diceritakan di dalam tafsir, ruh bukan satu malaikat, akan tetapi makhluk Allah yang berada di bawah arasy. Kepalanya tuan-tuan, yang mana kakinya itu sampai ke langit, sampai ke bumi.
7 petala bumi, dan kepalanya sampai ke arasy. Ini makhluk Allah, bukan daripada malaikat. Kepalanya ada 1000. Kepalanya ada berapa? 1000. Dan di setiap kepalanya itu ada wajah. Setiap kepala ada 1000 wajah. Dan setiap satu wajah ada 1000 mulut. Dan setiap satu mulut ada 1000 lidah. Dan setiap lidah ada 1000 bahasa. Dan setiap daripada bahasa-bahasa itulah yang digunakan untuk beribadah dan untuk beristighfar, khusus buat orang-orang yang bangun pada malam Lailatul Qadar. Dan kebanyakannya, semuanya para ahli ulama bersepakat yang roh itu adalah malaikat Jibril. Fiha bi izni rabbihim min kulli pada malam itu bi izni rabbihim min kulli dengan izin Tuhannya mereka turun. Salamun. Salamun ni salam sejahtera, yang mana kata pada ahli ulama, pertamanya disandarkan kepada malaikat. Para malaikat akan memberi salam. Assalam yukri'ukas salam. Para malaikat akan memberikan salam kepada mereka yang bangun pada waktu malam itu, dapat salamnya para malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, salamun bermaksud hari tersebut akan sejahteralah hari itu bagi mereka-mereka yang bangun malam pada hari tersebut. Hiya hatta matla'il fajr, sehinggalah terbitnya fajar. Sebab itu antara tanda yang sangat-sangat dipegang oleh ulama-ulama kita adalah bila pagi itu tengok je matahari, dia tidaklah begitu silau sangat. Nampak bulatan matahari itu tapi tidak begitu panas, tak begitu silau. Kita boleh tengok matahari itu. Kerana apa? Para ahli ulama kata pada ketika itu malaikat-malaikat mula naik daripada bumi ke langit. Pada waktu itulah malaikat berkumpulan, berbondong-bondong naik nak bagi tahu lawannya matahari, cahaya matahari dengan cahaya malaikat, maka akan menjadi tipis cahaya matahari itu disebabkan terlalu ramainya malaikat yang naik pada ketika itu. Itu dah di antara boleh kita ambil faedah-faedah sedikit, dan amalkanlah surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr ini. Ada para ahli ulama kata bacalah kepada anak-anak kita yang kecil ataupun yang masih belum balik, itu bacakan di telinga kanannya, usapkan di umbu-umbunya. Antara faedahnya boleh menjaga mereka daripada untuk tidak menjadi seorang yang penzina sepanjang hidup mereka. Ini di antara punjarab yang diamalkan oleh para ahli ulama kita. Mudah-mudahan itu sedikit sebanyak yang kita dapat ambil daripada surah Al-Qadar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman yang luas kepada firman Allah, kepada Al-Quran. Lebih-lebih lagi ketika mana kita membacanya, kita dapat merasai kenikmatannya, insya-Allah. Kita akhirkan dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wala ma'na wala fina syaqiyan wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ahul ala afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.